صراطا مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya, tuan-tuan, perempuan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali mari kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini mengizinkan kita berada dalam masjid yang mulia ini bagi menyambung pengajian kita yang telah terputus beberapa bulan disebabkan oleh keuzuran yang telah saya alami hingga ke saat ini. Mudah-mudahan lepas ini dilapangkan keuzuran itu, dibaginya kita kelapangan, kesempatan, kesihatan badan untuk menyambung pengajian kita sehinggalah kita baca kitab kita ini sampai habis. Baik tuan-tuan dan perempuan, untuk memuliakannya kita terus baca aja. Muka surat berapa? Tak ingat? Berapa? 56. Lantaklah saya bukan kira lantak surat berapa je. Ya. Kalau agak tak tahu muka surat 1. Kalau nak lekat habis muka surat 300. Muka surat 56 betul pun. Lastnya kita ngaji tu 5 bulan 7. 5 bulan 7. Bulan 8 tak ngaji, bulan 9 tak ngaji, bulan 10 tak ngaji, bulan 11 tak ngaji. Ya, 5 bulan 7. Apa bendanya? Tajuknya hubungan malaikat dengan alam dan manusia. Hubungan para malaikat dengan alam. Apa hubungan malaikat dengan alam? Ya, Mikail apa hubungannya dengan alam? Israfil apa hubungannya dengan alam? Ya, Israel apa hubungannya dengan alam? Dan begitu juga dengan manusia. Israel apa hubungannya dengan manusia? Sebagiannya sudah kita baca. Tugas para malaikat yang disebut itu tidak bercanggah dengan apa yang dikatakan qawanin. Qawanin artinya undang-undang alam dan sebab-sebab yang ada hubungan antara satu sama lain kerana undang-undang tabi'i alam, dan sebab-sebab itu adalah makhluk Allah juga. Maksudnya undang-undang tu makhluk juga. Tabi'i itu tabi'i alam ni, maksudnya kelakuan alam ni. Angin niup, air melemahkan, itu nama tabi'i, ya, tabi'i alam. Dia tidak bercanggah dengan syariat, dengan kehendak Allah Taala. Semuanya itu makhluk Allah, mengikut perintah Allah belaka. Maka para malaikat pun mengurus dan menjaga undang-undang tabi'i alam. Dan sebab itu sebagaimana mereka menjaga makhluk yang lain, macam itulah dia menjaga alam ni macam menjaga makhluk yang lain. Macam manusia ni ada malaikat hafazah, iaitu yang menjaga keselamatan manusia.
ada malaikat maut yang mencabut nyawa manusia. Alam pun begitu jugalah, ya. Ada malaikat yang menjaga alam ini, yang menurunkan hujan, yang meniupkan angin dan sebagainya. Jadi dia sebagaimana dia menjaga makhluk yang lain, macam itulah. Karena yang lain pun semua makhluk belaka, semuanya Allah yang menjadikan. Sekiranya tidak ada kehendak Allah dalam menjaga sebab-sebab dan undang-undang tabi'i, dan sekiranya tidak ada kekuasaan Allah dalam menugaskan para malaikat untuk menjaga perkara-perkara tersebut, nescaya mustahil sama sekali pada akal bahawa cakrawala ini boleh berkekalan selama ini dalam keteraturan dan keindahan penyusunannya. Kalau bukanlah Allah yang menentukan tugas-tugas yang diberi kepada malaikat tu, cakrawala ni kelang kabut lah jadinya. Bulan tu, matahari tu, bintang-bintang tu, takkan macam sekarang ni tersusunnya lu aja. Cukup waktu dia naik, cukup lagi waktu dia turun balik, cukup waktu dia timbul, cukup waktu dia lenyap, ya, mengikut keadaan yang teratur. Matahari tu naik pukul sekian-sekian dia naik, lepas tu pukul sekian-sekian dia turun balik, lepas tu dah lenyap, hari dah tak nampak matahari, pagi esok nampak balik. Begitulah tersusunnya perjalanan cakrawala ni. Mengapa tersusun? Kerana malaikat yang menjaganya. Malaikat jaga. Bila malaikat jaga tersusunlah dia. Bila malaikat naik, suruh naik, dia naik. Malaikat suruh turun, dia turun. Malaikat itu pula Allah yang memerintahkannya. Sebab itu tersusun aja perjalanan cakrawala tu. Adapun manusia dengan fitrah hidup, dengan fitrah hidupnya termasuk ke dalam riayah atau jagaan, jagaan yang diperwakilkan kepada malaikat. Kerana manusia sejenis makhluk Allah di alam ini, malah sejenis makhluk yang diutamakan dengan pengurniaan segala apa yang ada, pengurnian sahala apa yang ada di alam ini, sebagaimana firman Allah, alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Apakah kamu tidak melihat Allah telah memudahkan bagi kamu barang yang berada di langit dan di bumi? Apa yang di langit dan apa yang di bumi semua untuk manusia belaka. Huwallazi khalaqakum huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, kata Allah, ya. Dialah yang menjadi untuk kamu, untuk manusia, apa saja yang ada di langit dan juga di bumi. Jadi ini ayat ini pun juga kamu tak nampak ke, macam mana tak tengok ke, tak lihat kan? Allah telah memudahkan bagi kamu barang yang berada di langit dan di bumi. Ya. Kadang turunnya hujan, naiknya matahari. Ya, betul hujan pula ada yang ada kala lebat, ada kala tak lebat. Semua ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jagaan para malaikat dan riayahnya, iaitu penjagaannya untuk langit, bumi dan segala yang ada antara keduanya, ya, merupakan riayah Allah dan pertolongan kepada manusia. Walaupun dari segi zahirnya kadang-kadang memudaratkan manusia, macam banjir yang berlaku di Kuantan tu, nampak macam memudaratkan manusia, tapi di sebalik itu ada manfaatnya. Kerana bila surut banjir tu, tanah-tanah semua menjadi subur, dan sebagainya. Begitu juga gunung berapi umpamanya. Gunung berapi bila dia meletup, pada zahirnya, pada mulanya memusnahkan manusia, mendatangkan mudarat kepada manusia. Tapi sudah sejuk dia esok, sudah dia meletup, dia punya lava tu akan menyebabkan bumi-buminya subur. Begitulah. Kata orang putih, blessing in disguise. Itu satu blessing, tapi in disguise. Mula-mulanya merosakkan, lepas itu dia mendatangkan manfaat kepada manusia. Itu maknanya ada hikmah di sebalik kemudaratan yang timbul daripada bencana alam itu. Jadi sebab itulah Allah
atur segala perjalanan alam ini sesuai dengan kemanfaatan bagi manusia. Jadi maka jagaan para malaikat dan riayahnya untuk langit, bumi dan segala yang ada antara keduanya merupakan riayah Allah dan pertolongan kepada manusia dalam melaksanakan kewajipan khalifah dan tanggungjawabnya. Kerana manusia itu merupakan apa? Khalifah yang Allah lantik manusia itu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak jadikan khalifah di atas muka bumi ini. Sebab itu Allah bagi akal kepada manusia. Dan sebab itu juga manusia merupakan makhluk yang paling mulia, yang paling banyak yang paling banyak keistimewaannya di sisi Allah Taala. Dengan ada akal itu, manusia diberi Allah kemudahan untuk menjalani kehidupan ini. Allah bagi otak kepada manusia, akal dia boleh memikirkan supaya dia boleh mencipta alat-alat untuk memudahkan kehidupan. Allah kata walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Sesungguhnya aku nak memuliakan anak Adam, manusia tu. Sebelum ini ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung supaya mentadbir alam, tapi mereka menolak kerana takutkan tanggungjawab itu. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard wal jibal inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard wal jibal wa an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula, kata Allah. Sesungguhnya kami nak amanahkan ataupun nak beri amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, tapi mereka menolak disebabkan mereka takut dengan amanah tersebut. Maka dipikulkan oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu jahulan, jahil lagi, zalim. Innahu zaluman jahula, zalim lagi, jahil. Itu manusia memikul amanah. Langit yang kuat tu pun tak berani, bumi yang teguh tu pun tak berani, gunung yang begitu hebat pun tak berani, tapi manusia kata bah aku. Itu manusia, itu sekarang ni Allah bagi manusia otak, boleh memikirkan, dan dapat manusia mencipta alat-alat untuk membantunya dalam kehidupan. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami beri mereka tunggangan di daratan dan di lautan. Mana ada makhluk lain kenderaan, yang ada hanya apa? Manusia aja yang ada kenderaan, makhluk lain tak ada. Ada orang nak tengok rimah mawak Proton Saga? Ada orang tengok ulur bawa motosikal jago? Ada? Mana ada? Yang ada manusia aja. Dan diberi rezeki yang baik-baik pula. Manusia aja rezeki yang baik-baik. Nasi aja ada berapa nasi? Nasi minyak, nasi dagang, nasi apa? Nasi Arab, nasi goreng. Nasi goreng pun berapa jenis? Berpuluh-puluh jenis nasi, Nasi goreng Cina, nasi goreng kampung, nasi goreng Pattaya, nasi goreng USA, nasi goreng apa? Sikit banyak ke? Makhluk lain mana ada makan macam manusia? Ada pernah tengok gajah makan nasi goreng apa? Pattaya ada? Mana ada? Itulah dia Allah bagi keistimewaan kepada manusia, roti aja ada berapa roti? Roti canai, roti nan, roti chapati, tosai, berapa puluh jenis roti untuk manusia aja. Binatang lain, gajah apa makannya? Tebu tu dengan kulit-kulitnya dia makannya. Masak apa ni dah? Pada itu manusia, ya. Baik. Malaikat mempunyai tugas-tugas lain berhubung dengan iradat manusia dalam hidupnya. Tujuannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, iaitu untuk memandu manusia ke arah kebahagiaan. Manusia ni memang dia cita-cita nak bahagia. Tak ada orang nak menderita. Dalam wayang ada lah menderita, tapi
Yang sebenarnya tiada manusia yang tak menderita. Biarlah aku menderita asalkan engkau bahagia. Itu adalah wayang. Yang sebenarnya tak berlaku apa itu. Semua orang tak bahagia berlaku. Membentuk mereka dalam hal beribadat dan memilih jalan baik yang menguntungkan, menjauhkan mereka daripada jalan kejahatan dan kebinasaan. Malaikat sajalah yang dipilih oleh Allah Rabbul Alamin untuk menyampaikan hidayah Allah kepada manusia, yaitu penghuni bumi melalui para rasulnya. Baik itu Allah lantik manusia untuk menjadi rasul. Allah tak lantik lembu menjadi rasul. Allah tak lantik gajah menjadi rasul. Allah tak lantik rimau untuk menjadi rasul. Tapi dia lantik siapa? Manusia. Rasul tu ialah manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya aku jadikan rasul dari kalangan kamu, dari kalangan manusia, supaya kita senang menerimanya. Jadi manusia saja ditugaskan untuk menyampaikan hidayah dari Allah Ta'ala melalui para rasulnya. Dan malaikat yang terpilih untuk mengurus hal ini ialah Jibril. Yang dipilih Allah untuk menguruskan manusia tadi ialah Jibril. Firman Allah Ta'ala, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu tanzil itu yang diturunkan Quran ya. Al-Quran itu turunnya daripada Tuhan Rabbul Alamin, dibawa turun oleh Ruhul Amin. Ruhul Amin itu Jibril lah ya, kepada hati engkau, supaya engkau menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Jadi itu tugas Rasul, memberi peringatan kepada manusia, daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa peringatannya? Bahawa kamu menyembah hanya Allah Ta'ala, jangan menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Sembahlah aku, wajtanibut taghut, jauhilah kamu daripada taghut. Itu tugas Rasul-Rasul daripada dulu sampai sekarang. Malaikat tetap bersama manusia. Malaikat dengan manusia itu tak boleh dipisahkan. Dia ada tugas untuk manusia dan menyertai mereka di samping hidupnya, demi memandu, mengarahkan hidup mereka dengan memberi ilham dan menggesa mereka ke arah al-haq dan kebaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitani lammatan bibni adam walil malaki lammah, fa amma lammatu syaitani fa'i'adun bisyarri wa takzibun wa takzibun bil haqq, wa amma lammatul malaki fabi'adun bil khair wa tasdiqun bil haqq, faman wajada min dhalika syai'an falya'lam annahu min Allah, wa man wajada al-ukhra falyata'awwaz minas syaitan. Thumma qara'a. Artinya apa? Sesungguhnya syaitan itu ada pengaruh dalam lintasan hati anak Adam. Kerja dia memang melintaskan perkara-perkara yang menjadi yang menggagalkan daripada menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Itu kerja syaitan, menyesatkan anak Adam. Sesungguhnya syaitan itu ada pengaruh dalam lintasan hati anak Adam. Anak Adam tu manusia lah. Nak ngaji tadi, apa kata syaitan? Ada tak? Nak datang mari, hari hujan ni henti ke lah, kan basah tak? Mana orang naik motor tu, langsung tak datang. Kadang menantu pula balik. Bila menantu balik, sudah tak datang. Ngapa tak ngaji malam ni? Menantu balik. Agaknya dia ada menantu. Menantu ya.
Kita tak datang. Ya, itu syaitan punya kerja lah tu. Ya. Kalau datang juga dia ngaji juga. Tapi matanya tengok jam je bila nak berhenti ustaz ni katanya. Itu kerja siapa? Kerja syaitan lah tu ya. Itu lintasan-lintasan hati anak Adam. Dan para malaikat juga ada pengaruhnya. Syaitan pun ada, malaikat pun ada. Macam tadi nak datang tu je lah. Syaitan kata tak payah dia datang. Siapa yang ngajar Ustaz Ibrahim tak payah lah. Dia bukan lalu sangat pun kata. Dia baru lepas bedah jantung kata. Cakap pun termengah-mengah kata. Kata malaikat datang jugalah kata. Itu berlawan antara syaitan dengan malaikat. Tengok sama menang. Macam kejap ni sama menang. Syaitan ke malaikat? Kejap ni sama menang. Malaikat dah menang. Tuan-tuan datang juga. Dengar juga. Tapi tengok lalu ke sampai habis. Duduk tu lalu ke sampai habis. Ataupun kita bakitlah setiap budak itu. Lama benar dia mengajar pun. Ya. Tengoklah siapa yang menang. Jadi dua-dua tu mempengaruhi. Dua-dua tu akan membisikkan sesuatu di dalam hati kita. Syaitan membisikkan supaya kita tidak patuh kepada arahan Allah. Malaikat menyuruh kita buat kebajikan supaya kita patuh kepada Allah. Jadi dua-dua tu berpengaruh belaka tu. Pengaruh syaitan ialah mengilhamkan manusia supaya melakukan kejahatan dan membantahi kebenaran. Itu syaitan bekerja. Ya, itu yang tercipta alat-alat yang boleh yang boleh menggagalkan kita daripada mengingati Allah. Tercipta berbagai-bagai alat-alat muzik yang boleh menyebabkan kita lupa kepada Allah Ta'ala. Terciptanya saksofon, terciptanya piano, terciptanya berbagai-bagai lah. Trompet, supaya kita lupakan Allah, supaya kita ingatkan ajakan-ajakan yang daripada yang mengalih perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah kalau dia orang kaya maksudnya rumah baru, kalau tak ada piano tak ada standard lah kan. Mesti nak ada piano dalam rumah tu, baru ada standard. Dia bermain malam teng tong teng tong teng pukul 3 pagi teng tong teng tong teng. Itu siapa punya kerja tu? Setan lah ya. Malaikat pun berusaha juga. Ya. Kata malaikat, "Mak, apalah, pakailah piano tu tak apa. Pakailah gitar tu bukan salah, tapi bagilah lagu-lagu yang boleh mengingati Allah. Jangan cipta lagu-lagu yang boleh melalaikan daripada mengingati Allah." Jadi dua-dua tu sentiasa berlawanan untuk mempengaruhi manusia. Yang satu mempengaruhi manusia supaya bantah dengan kehendak Allah. Yang satu tu pula mempengaruhi manusia supaya patuh dengan perintah Allah. Tengoklah siapa menang. Adapun lintasan para malaikat adalah mengilhamkannya melakukan kebaikan dan membenarkan kebenaran. Alat tak ada salah, macam mikrofon ni tak ada salah. Malaikat suruh gunakan mikrofon ni untuk apa? Untuk berdakwah, bagi pada Ustaz Ibrahim, bagi pada ustaz lain pada Ustaz Zulkarnain, pada Ustaz Tirmizi dan sebagainya. Maka mikrofon ni dia guna untuk menyeru manusia kepada Allah. Tapi orang lain bagi kepada Neng Baizura macam. Mikrofon ni bagi kepada Neng Baizura macam. Apa dia ajak dia? Mari kita menyanyi, mari kita berjoget lambak, come to Marlborough country, Guinness Stout is good for you dan sebagainya. Itu kalau dapat setan. Kalau dapat malaikat, dia menjadi baik. Salah, benda ni tak ada salah. Yang salah penggunaannya dan orang yang menggunakannya. Maka barang siapa yang mendapat ilham kebaikan, hendaklah ia mengetahui bahawa adalah daripada Allah. Siapa dapat ilham untuk melakukan kebaikan, itu daripada Allah Ta'ala. Dia petah bercakap, lalu dia berdakwah supaya mengingati Allah. Seperti Ahmad Didat umpamanya, dia pandai bahasa Inggeris, dia bercakap, lalu menyeru manusia supaya mengingati Allah, supaya menerima Islam, supaya menolak agama-agama batil. Begitu juga yang lain-lain ya. Yang apa masyhur-masyhur tu. Dia gunakan kedudukan, dia gunakan wibawanya, dia gunakan dia punya apa? Dia punya charm tu, ataupun dia punya
integriti itu untuk menaikkan Islam. Tapi syaitan pula dia menggunakannya untuk menjatuhkan Islam, ya. Dan barang siapa mendapat sebaliknya, hendaklah ia meminta pertolongan dengan Allah supaya jauh daripada syaitan. Sebab kita nak sembahyang pun baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, apa saja pun, ya. Nak masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Supaya tidak dipengaruhi, tidak dikacau oleh syaitan, ya. Kemudian baginda membaca ayat ini, asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan menakutkan kamu akan kepapaan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, sedangkan Allah berjanji kepada kamu untuk memberi keampunan dan limpah karunia daripadanya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Syaitan dia mengugut kita, kamu berapa lama kamu duduk masjid ni? Ya, 2 jam kamu duduk dalam masjid ni, kalau 2 jam kamu menyaga berapa duit dapat? Kata syaitan. Ini apa kamu dapat? Apa pun tak dapat, kata syaitan pula, ya. Dia mengugut manusia dengan kepapaan. Itu yang ada orang sampai tak boleh nak sembahyang, tak boleh nak berjemaah, tak boleh nak mengaji. Kerana apa? Kerana takutkan kepapaan. Sedangkan rezeki itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dah menentukan rezeki seorang itu. Berapa banyak dia dapat, dia makan apa lepas ini, semua tahu belakang. Tadi dia menakut-nakutkan, itu kerja syaitan lah. Kamu janganlah buat Islam tu bekerja penuh. Sikit-sikit udahlah, kata. Buat sekat-sekat udahlah. Datang ke masjid pakailah jubah, pakailah sorban. Cantik tu. Itu bila main bola pakailah seluar pendek, katanya. Datang masjid pakailah telekung, pakailah baju pakailah tudung, katanya. Pergi parti, tu usahlah bertudung, jalan ngelembung rambut tu, katanya. Itu kerja siapa tu? Kerja syaitan tu. Kamu beri benar bertudung labuh, esok kata dia kamu antu kom-kom, katanya. Ada mana dengar antu kom-kom? Itu syaitan punya kerja ke tu, ya? Kamu beri benar ikut Islam, nanti apa? Nanti kamu ditukar dan ke tempat lain, ya? Tahan nama gaji kamu. Lagi dibuang kerja apa yang kamu nak makan, katanya. Langsung gagal dia untuk mengamalkan Islam dalam hidupnya. Sedangkan kita tahu hidup kita ni mesti beribadat kepada Allah Ta'ala, ya tak? Allah dah kata dalam Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata beribadah kepada aku, kata Allah dalam Quran. Tapi datang syaitan di ugut-ugutnya, kamu jangan beri benar, esok di pulau dengan kamu, katanya. Itu yang gagal tu. Sedangkan hati setuju, ya. Hati memang setuju nak menjadi hamba Allah. Kalau saya khabar kalau Tok Imam ni hamba Allah, marah ke dia? Tok Imam dia ni mikir ni hamba Allah, marah dia, nampak tak? Mikir ni hamba Allah lah, marah ke tak? Tak ada marah, sejuk aja dia. Kalau dekat kedai kopi, dia belanja kopi, dia mau minum ustaz ni. Tapi kalau saya khabar mikir ni hamba dunia lah, marah tak? Marah ke tak? Oi, yang amat marah, ya. Walaupun dalam hidupnya seolah-olah dia memang betul hamba dunia. Tak pernah semayang, tak pernah tunduk dan patuh kepada Allah, melakukan perkara yang boleh membatalkan akidahnya kerana semata-mata untuk dunia. Orang itu pun kata hamba dunia, marah benar dia. Kerana hati dia tak setuju. Baik. Kemudian mana kedainya? Selain daripada itu, Allah Ta'ala menugaskan
para malaikat berdoa dan memohon ampun untuk mukmin. Itu ada juga kerja malaikat. Malaikat-malaikat mendoakan bagi orang-orang yang beriman supaya berdoa minta ampun bagi pihak kita. Itu kerja malaikat saja. Selain daripada itu, Allah Ta'ala menugaskan para malaikat berdoa dan memohon ampun untuk para mukminin. Seperti firman Allah Ta'ala. Seperti firmannya. Apa dia firman? Alladzina yahmilunal arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim azabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha man abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim. Waqihimus sayyiati wa man taqis sayyiati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Surah Ghafir ayat 7 hingga 9. Surah Ghafir ayat 7 hingga 9. Malaikat-malaikat yang memikul arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih. Bertasbih itu apa? Mengucap subhanallah, subhanallah, tasbih. Memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya. Dia memuji Tuhan, betul dia beriman kepada Tuhan. Serta meminta ampun bagi orang-orang yang beriman. Seraya mengucapkan, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Berilah keampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka daripada keseksaan neraka yang bernyala-nyala. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga Adnin yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang soleh di antara bapa-bapa mereka dan isteri-isteri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka daripada balasan kejahatan, dan orang-orang yang Engkau lepaskan daripada balasan kejahatan pada hari itu, sesungguhnya Engkau telah anugerahkan rahmat kepada mereka, dan inilah kemenangan yang besar. Itu tugas malaikat. Ada malaikat yang minta ampun untuk orang-orang yang beriman. Macam tuan-tuan mengaji ni, adalah malaikat yang minta ampun dengan Allah bagi pihak tuan-tuan dan perempuan. Ya Allah, ampunlah dosa sanu-sanu tu. Dia datang mengaji pagi-pagi, tuan-tuan bersedekah, ya Allah gantikanlah apa yang dia sedekah tu, gantikanlah yang lebih baik daripada itu. Ada malaikat yang mendoakan kita. Sebaliknya, kalau kita tak nak, orang minta kita tak bagi, orang minta sedekah kita tak bagi, ya Allah janganlah kamu beri dia rezeki, biarlah dia merasa binasa dengan kedekutnya itu. Dia berdoa tu. Jadi ada malaikat yang mendoakan untuk manusia. Itu di antara tugas-tugas malaikat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbiqul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqa khalafan wa yaqulul akhir Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidak ada suatu hari pun yang seorang hamba hidup padanya melainkan malaikat turun kepadanya. Salah satunya berkata, "Ya Tuhanku, berikanlah kepada orang yang membelanjakan hartanya akan ganti apa yang dibelanjakannya,
Dan satu lagi berkata, hai Tuhanku, berikanlah kepada orang yang bakhil itu kebinasaan. Itu bagi orang yang pagi-pagi sedekah, ya. Sebab itu tuan-tuan masuk dalam masjid nak pagi masuk, bagi dalam tabung tu, paling kurangnya RM1. Nanti ada malaikat yang mendoakan bagi kita. Jangan kalau ada orang minta sedekah langsung tak bagi, kedekut penuh, nanti aku bagi langsung tak dapat minum roti canai, tak dapat makan roti canai, kata dia. Nanti di doa dia malaikat, ya Allah bagilah kebinasaan bagi orang yang kedekut. Sebab orang kedekut ni apa kata Nabi? Al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar. Orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari syurga. Bila jauh dari syurga, dekat dengan neraka. Itu doa. Itu apa? Hadis Nabi SAW. Jadi bila kita sedekah pagi-pagi, malaikat mendoakan kita, ya Allah gantikanlah apa yang dibagi itu. Jangan kedekut, Itu tugas malaikat tu. Tugas dia berhubung dengan manusia. Kerana tajuk ni, apa malaikat lakukan untuk manusia? Apa kaitan malaikat dengan manusia? Apa kaitan malaikat dengan alam? Itu tajuk kita baca malam ni, ya. Berhubung dengan manusia, ada yang mendoakan manusia, ada yang bantu manusia, ada yang menjaga manusia dan sebagainya. Itu kerja malaikat tu, ya. Baik. Para malaikat memberangsangkan hamba supaya taat dan beribadat kepada Allah. Itu lagi satu tugas malaikat. Memberi perangsang kepada manusia supaya taat dan beribadat kepada Allah. Memberi galakan supaya berzikir. Ajak kita berzikir. Tu malaikat tu, jom kita zikir. Tapi syaitan kata, hentikanlah. Jadi tengok sama menang. Syaitan kata, tak payahlah zikir, rugi masa aja. Itu ya, asal salam je bal. Lepas salam je bal. Tahu apa bal? Bukan naik bal. Lepas salam je bal. Apa? Kumbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumbah aja. Tak nak berzikir. Padahal orang yang selalu mengingati Allah tu, ya, dia sentiasa berzikir. Dan zikir itu boleh menenangkan jiwa seseorang, ya. Malaikat dah mendorong kita berzikir. Begitu juga suruh baca Quran. Ada malaikat yang mendorong manusia supaya membaca Quran, belajar membuat kebajikan, dan selalu menghadirkan hati bersama dengan solatnya dan ketika membaca Al-Quran. Itu kerja malaikat, baca Quran. Baca tu biar baca betul-betul, ya. Mesti baca Quran dengan tajwidnya yang sebenarnya. Warattilil Quran tartila. Malanglah kalau dah umur 60 baca Quran tak reti lagi. Panjang pendek pun tak reti lagi. Mana patut dengung tak didengungkan, mana patut panjang dipanjangkan, mana patut yang pendek dipendekkan, mana patut qolah-qolah diqolah-qolahkan. Kalau tak reti lagi, malang berbenar-benar lah. Jadi lebih baik belajarlah, ya. It is never too late to learn, ya. Kerana hari ni ramai yang kopi tu, bukan sini lah, sini semua dah pandai, tempat lain, ya. Ramai baca Quran tak reti lagi. Udah umur 60, 65, 70, tak reti lagi baca Quran. Malanglah. Lebih-lebih lagi mereka yang umur sekitar umur 60 lah, tahun 50-an, tahun 60-an dulu. Ketika tulisan Jawi dia hapuskan oleh Menteri Pelajaran pada ketika itu. Dah ramai orang baca Quran tulis Rumi. Mana nak baca tulis Rumi? Ya, malaikat suruh kita ngaji juga. Syaitan kata tak payahlah, Rumi dah lah. Ramai ni. Ya. Kami di kampung tu setiap pagi ada baca Quran. Ramai lagi yang tak reti. Dengung tak reti, panjang pendek tak reti. Ya. Setiap pagi ada baca Quran. Bukan 8 orang, 9 orang itu baca Quran. Udah tua-tua tu. Ya, kalau budak senang boleh pang aja. Dah tua apa dengan pang. Ya. Jadi baca Quran itu malaikat suruh tu. Kadang-kadang Allah dia baca doa iftitah tu, inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Betul ke tak? Betul ke? Wa mahyaya wa mamati. Betul ke? Ya. Tak ayat pun. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Betul ke ka tu panjang? Ka tu ada alif kan? Tak ada. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Baru betul. Ya. Sebab dia tu rukun. Kalau rukun tak betul baca, ada. Tak sah semayangnya, tak betul tahiyat, tak betul rukun, tak betul rukun, tak sah semayang, tak sah semayang, macam tak semayang. Ya. Lepas tu baca ngaji tu biar betul-betul. Baca Quran tu. Kalau tidak, Quran tu akan melaknat dia balik. Itu antara malaikat nyuruh kita baca Quran. Belajar. Belajar Quran tu. Dan membuat kebajikan. Dan selalu menghadirkan hatinya bersama dengan solatnya. Bila semayang, ingat apa yang dibaca. Orang semayang tak ingat, serupa orang nyanyi Hindustan aja. Nyanyi pandai tapi tak tahu apa benda bacaannya. Serupa nyanyi Hindustan lah. Ya ho janggali kahi apa ni. Saya pun pandai nyanyi, tapi hati yang tak. Sebab itu orang yang beriman, orang yang untung, kata Allah dalam Quran, qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman yang mereka itu khusyuk dalam sembahyang mereka. Nakkan khusyuk, kena fahamlah apa bacaannya. Kita baca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, apa artinya? Ya. Kena tahulah, barulah kita dapat membacanya dengan penuh perasaan, dengan hati. Tak ada lidah aja. Itu disuruh, itu malaikat yang nyuruh tu. Belajarlah apa arti rabbighfirli, warhamni apa artinya, wajburni apa artinya, warfa'ni apa artinya. Malaikat nyuruh tu. Itu di antara tugas-tugas malaikat tu. Hadir di hatinya bersama dengan solatnya. Dan ketika membaca Al-Quran, apa yang disebut itu adalah dibuktikan oleh hadis sahih. Di antaranya, yang pertama, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dua-dua setuju, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah, wa dhalika an ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma atal masjid thumma atal masjid la yahuzzuhu illa salatu, la yuridu illa salata, lam yakhtu khutwatan illa rafa'a lahu biha darajatan wa hutta anhu biha khati'atan hatta yadkhula al-masjid. Fa idza dakhala al-masjid kana fi salati ma kanat as-salatu tahibasuhu malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi allazi salla fihi yaqulun Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi ma lam yu'zi fihi ma lam yahdus fihi. Solat seorang lelaki secara berjemaah pahalanya lebih daripada solat seorang diri di rumahnya atau di tempat kerjanya 20 darjah lebih. Ini 20 darjah lebih. Dalam hadis lain kata 27 darjah. Ini 20 darjah lebih, 27 tu masuklah jugalah. Cuma dia punya susun kata aja beza.
Yang demikian itu adalah kerana apabila seorang itu telah berwuduk dan menyempurnakan wuduknya, kemudian pergi ke masjid yang tiada tujuan lain melainkan untuk mendirikan solat, ia melangkah suatu langkah maka diangkatkan dengan sebabnya satu darjat. Dengan sebab dia pergi masjid tu diangkat satu darjat, satu langkah satu darjat. Dan dihapuskan daripadanya satu dosa hingga ia masuk masjid. Sampai masuk masjid, ia dianggap berada dalam solat selama ia menunggu solat. Masuk dalam masjid, dia duduk nunggu solat, nunggu waktu. Dia dikira macam solat itu walaupun dia tak solat. Dan malaikat berdoa kepada orang itu selama ia